Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bisnes Alternatif bersama saya Hilal Azmi, dan hari ini kita nak bincang tentang eksplorasi industri halal. Okey, bila kita cakap tentang industri halal, industri ini sebenarnya telah menjana transaksi perniagaan sehingga $1 trilion Amerika di seluruh dunia. Jadi industri ini sebenarnya antara industri yang paling cepat berkembang dan paling besar dalam dunia. Dan sekarang ni bila kita bercakap tentang soal ni, semestinya umat Islam akan membayangkan industri halal ni hanya melibatkan proses makanan halal. Dan apa yang kita bincangkan ini, macam mana proses-proses lain sebenarnya yang terlibat dalam industri halal ini, dan itu yang kita akan bincangkan dalam Bisnes Alternatif hari ini bersama dengan ini dia Haji Abdul Razak bin Abhadi, iaitu pengarah urusan untuk MIFF Marketing Sdn Bhd. Terima kasih Haji kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Okey Haji, sekarang ni Haji, industri halal, orang cakap dia makanan je sebenarnya. Apa mendapat Haji pula sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selama ini kebanyakan di mana seluruhnya penduduk Malaysia lah, bila sebut halal dia makanan dan minuman. Tapi pada saya ni pelopor kepada industri yang lain benda lain. Maknanya supply itu bukan skop pada makanan saja. Okey. Maknanya kita tengok skop dari segi kebersihan tu sendiri. Cara macam dari logistik, warehouse, pengangkutan. Bagaimana kita nak identifikan dia different benda halal ataupun non halal. Okay. Jadi kita kena ambil aspek. For example, kita ambil import makanan daripada Australia, and then daging. Kita tahu cara dia sembelih memang halal, and bagaimanakah dari segi transport, logistik tersendiri. Yeah. Jadi saya rasa dengan maknanya industri halal ni bukan skop pada makanan saja. Mana kita kena teroka dan kita tengok daripada aspek yang lain. Okey, bila dia maksudnya tadi macam Haji cakap tu, dia berkaitan dengan transportation, proses penghantaran, pengangkutan kan. Macam mana kita nak tahu pengangkutan yang dibawa daripada Australia ke Malaysia itu, contohnya seperti contoh daging tadi tu, macam mana kita nak tahu dia sebenarnya juga melalui satu proses yang halal dan bersih? Kita maklumkan bila makanan kita bawa daripada Australia, and then kontainer diperlukan, and then kontainer ni kalau kita tahu kontainer ni dia akan berjalan seluruh dunia. Betul. Contohnya dari China, kontainer ni mungkin kontainer daripada China bawa makanan non halal, kita tidak tahu, and then selepas kita punggakan makanan non halal, and then kita bawa ke Australia, and then kita bawa pula makanan halal masuk the same kontainer yang sebelum ni bawa makanan halal. So sebagai satu cara untuk jadikan dia complete, nak make sure benda tu halal, maknanya kita pastikan kontainer pun kena halal juga. Jadi kalau cara halal yang kita buat ni, maknanya kita kalau hukum Islam, bila ada satu combination yang kita pasti adalah sama dalam bahasa Malaysia lah. Yeah. Tapi kalau bahasa Indonesia ni panggil sertu. Yeah. Jadi kita dengan keadaan teknologi sekarang ni, tanpa was-was, maknanya kita tak tahu kontainer bawa apa, barang apa yang bawa sebelum ni. Jadi untuk tidak menimbulkan keraguan, kita sama kontainer. Maknanya value added kepada servis, kepada logistik. Okey. Maksudnya dekat situ, okey, analogi dia lebih kurang kontainer itu adalah mangkuk yang membawa daging. Okey, mangkuk itu akan pergi ke mana-mana, dan mangkuk itu juga membawa macam-macam daging yang lain. Betul. Jadi mangkuk itu perlu disamak. Betul. Sebelum dibawakan kepada pengguna-pengguna di Malaysia lah. Okey, selain daripada proses penghantaran tadilah kan, proses tempat simpanan, lori, itu semua adakah patut juga mendapat sijil halal tadi tu? Memang patut. Pasal kalau kita nak dapatkan halal sebenarnya, kita kena complete halal ni sebagai supply chain ataupun satu yang complete. Mana kita bukan skop kepada makanan halal, lepas tu kita biarkan dia tanpa kita mengenal pastikan tempat pengangkutan dan penyimpanannya. Dan kita tak mau benda yang halal ni kita bercampur aduk kepada benda non halal. Jadi kewajipan kepada kita make sure kalau dah makanan halal, logistik kena halal, warehouse kena halal, dan orang Islam akan makan tanpa ragu-ragu. Okey, dan okey tak apa. Haji, lepas ni saya nak tanya lagi dekat Haji lah pasal tadi sebab kita dah tahu pasal supply chain yang perlu halal sepanjang jalan ya. Dan kita nak tahu juga apakah produk-produk yang mungkin digunakan dalam industri untuk proses halal ini. Kita kembali selepas ini.
Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Haji Razak, iaitu kita sedang membincangkan tentang topik eksplorasi industri halal. Okey Haji, tadi kita dah cakap pasal supply chain yang perlu halal kan, dan untuk industri proses sertu atau samak tadi tu kita tahu dia sebenarnya sedikit complicated lah bunyinya, sebab kita perlu tambahkan air dengan tanah, dan tanah macam mana kita nak guna untuk membuat proses penyucian di industri tu, macam mana Haji? Kita sebenarnya decide dengan kamera kita teknologi, dengan maknanya mana produk Islam ni bundanya bukannya susah, dan kita jangan ambil mudah dari segi industri pada industri halal. Contohnya kalau kita nak convert kan sesuatu equipment, contohnya kontainer tadi, dan kita tidak tahu dia bawa barang apa sebelum ni, dan kita rasa ragu, kita adalah samak. Jadi bila dengan ada samak ni, kita terfikir adakah kita guna traditional method, tapi dengan keadaan yang masa kita kena ikut peredaran masa. Kalau kita tengok di sendiri industri contohnya orang sembelih ayam, kalau dulu kita tahu orang ambil pisau sembelih ayam, tapi bayangkan kalau ayam tu beribu-ribu ekor. Betul. Adakah dia sesuai dengan masa kini? Jadi begitu juga dengan dari segi untuk penyucian cara Islamik. Maknanya teknologi, maknanya saya sendiri proses clay ni kita identify yang kena pasti dia adalah purely clay, mengikut syarat, dan tujuan dia dari saintifik. Jadi saya proses ni yang kita dinamakan nama clay ni, kita proses, kita buangkan unsur-unsur yang tidak diperlukan. Maksudnya clay ni adalah tanah liat dari mana tu? Tanah liat ni daripada Malaysia. Dari Malaysia. Daripada muka Malaysia ni kita identify. Actually dalam Malaysia ni kita dalam pasti lebih daripada 7 ke 10 jenis tanah. Betul. Jadi kita identify tanah yang terbaik dan sesuai untuk industri cleaning. Jadi saya dengan teknologi yang ada, jadi kita proseskan tanah jadi benda yang serbuk dan jadi satu keadaan macam deterjen. Bila kita masuk dalam air, dia akan larut. Jadi untuk kita buat pembersihan di suatu industri, macam big industry, dia kita masuk dalam water jet, kita spray. Dan kita pastikan semua tempat kena air tanah. Dan sebabnya kita bilas seperti yang hukum syarak lah, mana 6 kali air mutlak lah. Jadi kalau industri cleaning atau services pada kontainer ini banyak boleh kita terokai. Contohnya kalau kitchen, setiap kali bulan Ramadan for example, orang nak dapatkan halal hotel kitchen, the first thing dia kena samak kitchen dulu, pasal sebelum kita tak tahu sejarah dia. Sebelum kita buat makanan halal, bila buffet Ramadan confirm orang Islam makan makanan halal, tapi keadaan tempat dia macam mana? Jadi banyak peluang-peluang bisnes yang kita boleh masuk dengan kaedah, dengan cara pembersihan servis yang kita provide ni. Okey, maksudnya dekat sini memang selain daripada penyembelihan dan penyediaan makanan yang halal, salah satunya ialah servis pembersihan. Itu antara benda yang mungkin kita boleh terokai. Dan okey, daripada sini contohnya saya tengok ni, ini pack tayamum ni, yang mana keperluan musafir untuk ibadat haji. Apa ni Haji? Boleh Haji ceritakan sikit tak? Okey, saya dapat juga ini sumbangan CS pada company saya. Maknanya kita proses debu tanah jadikan produk debu tayamum. Maknanya kita mudahkan dari segi orang nak mengerjakan umrah dan haji. Ini dalam kau terbang. For example, kalau kita nak kau terbang bila masuk waktu subuh, ambil masa yang singkat saja dalam kau terbang. So bagaimana kita dalam 400 passenger ni nak ambil satu tempat duduk dengan masa yang limit waktunya. Jadi idea ni saya fikir kita nak pergi tempat ibadah tapi semayang kita tinggalkan. Jadi bila ada produk tayamum ni, kita boleh tayamum dan terbang. Itu juga saya provide di hospital, mana orang sakit dan tak boleh ada kemampuan bangun, kena lumpur, tekan setiap hari anak nak bawa ke bilik air, masing-masing ada tanggungjawab. Jadi saya providekan benda ni di hospital-hospital pun ada. Maknanya dia boleh tayamum di waktu dia sakit, yang mana keadaan dia uzur lah. Okey, dan yang menariknya benda ni juga turut disediakan sekali dengan VCD panduan macam mana nak bertayamum, dan juga buku-buku panduan dia. Okey, ini satu benda yang menarik Haji, dan ini memang diberi percuma sebagai salah satu projek CSR oleh MIFF Sdn Bhd. Dalam ni kita buat kerjasama dengan mantan tabung haji sebenarnya, itu Datuk Daud Cik Ngah, mana selaku pengacara untuk produk ni. Dia itu CD tu sendiri dilakonkan dan dipraktiskan sendiri oleh Datuk Daud Cik Ngah. Dan kita ada buku panduan bertayamum. Mungkin kita ni kita tahu, tapi mungkin kita bila lama kadang-kadang tu terlupa. Jadi dalam ni kita ada 2 botol tayamum, di mana satu botol boleh kita gunakan untuk 150 waktu.
Dan ni saya sumbangkan kepada setiap hospital lah. Maknanya kalau orang tak ada kemampuan untuk angkat wuduk, maknanya boleh tayamum di atas katil lah. Baik, dan begitu juga bagi musafir-musafir di kapal terbang kan. Sebab itu juga antara benda yang mungkin memudaratkan penumpang lain kalau dalam kapal terbang, betul? Betul. Okey Haji, saya rasa itu masa yang kita ada untuk kita sembang pasal eksplorasi industri halal. Terima kasih banyak Haji kerana sudi meluangkan masa. Okey, nampaknya dekat situ kita dah ada banyak peluang-peluang untuk businessman dekat Malaysia ni meneroka industri halal ni, sebab ia bukan sahaja sekadar makanan semata-mata. Dan itu saja masa yang kita ada. Saya Hilal Azmi. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di astroawani.com dan juga saluran 501 Astro Awani. Saya Hilal Azmi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.